Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Okay, pada kali ini kita akan meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita. Okay, untuk tema mekanik Newton, okay, bidang pembelajaran 2.0 iaitu tekanan, standard kandungan 2.6 iaitu prinsip Bernoulli. Okay, so dalam topik ini, okay, ada 3 standard pembelajaran yang kamu perlu capai di akhir pembelajaran nanti. Yang pertama iaitu memerihalkan kesan halaju bendalih kepada tekanan. Okay, yang kedua, menerangkan bahawa daya angkat terhasil akibat perbezaan tekanan disebabkan oleh halaju bendalih yang berbeza. Dan yang ketiga, kita nak berkomunikasi dan menceritakan tentang aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian. Okey, baik, kita teruskan dengan melihat beberapa situasi yang berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Okey, so situasi yang pertama. Okey, situasi yang pertama, okay, anda dibekalkan dengan sehelai kertas. Okay, so untuk situasi ni pelajar-pelajar boleh cuba dengan cikgu. Okay, so anda dibekalkan dengan sehelai kertas, kemudian anda perlu meniup bahagian atas kertas tersebut, okay, untuk melihat apakah yang berlaku apabila halaju udara meningkat di bahagian atas. Okay, so apabila kita meniup di bahagian atas, okay, aliran udara di bahagian tersebut akan meningkat. Dengan kata lain, halaju udara bertambah. Okay, ini menyebabkan tekanan menjadi rendah di bahagian tersebut. Okay, so bila ada kawasan yang bertekanan rendah, akan wujud perbezaan tekanan, dan perbezaan tekanan ini menghasilkan satu daya yang bertindak. Okey, menghasilkan satu daya yang bertindak dari kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah. So ini menyebabkan akhirnya kertas tersebut terangkat ke atas. Right? So itu adalah situasi yang pertama. Okey, kemudian kita lihat pula situasi yang kedua. Okey, untuk situasi yang kedua, anda dibekalkan dengan 2 belon yang terikat bersebelahan. Okay, di antara belon itu ada sedikit ruangan. Kemudian apa yang berlaku adalah anda perlu meniup di bahagian tengah di antara belon tersebut. Okay, so apabila udara ditiup di bahagian tengah, okay, halaju udara itu meningkat, okay, dan menyebabkan tekanan di ruangan tersebut berkurang. Okey, so apabila ada satu kawasan bertekanan rendah, okey, perbezaan tekanan akan terhasil, dan perbezaan tekanan ini menyebabkan ada daya yang bertindak. Okey, dari satu kawasan bertekanan tinggi iaitu di sekeliling belon ke kawasan bertekanan rendah iaitu di tengah-tengah antara belon tersebut. Okey, so kesannya apa yang berlaku kepada belon? Belon akan bergerak mendekati antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita lihat kepada situasi yang ketiga. Okey, untuk situasi yang ketiga ini, okey, anda diberikan satu tiup yang dipanggil sebagai tiup Venturi. Okey, so tiup ini digunakan untuk melihat ataupun memahami prinsip Bernoulli itu sendiri. Okey, so tiup Venturi ini direka bentuk dengan yang berbeza. Okey, ruangan di antara X dan Z, ada satu ruangan Y di mana luas keratan rentas di bahagian Y ini lebih kecil. Halaju bendalih yang bergerak di dalam tiup Venturi ini sangat bergantung kepada luas keratan rentas tiup tersebut. Okay. Semakin kecil luas keratan rentas, maka semakin bertambah ataupun semakin tinggi halaju bendalih di kawasan tersebut. Okay. Jadi kita dapat lihat kat sini turus air, okay, ataupun aras air pada tiup B lebih rendah.
Okey, so kenapa berlaku macam tu? Okey, pada titik Y, okey, titik Y ini luas keratannya lebih kecil. Okey, so seperti yang telah cikgu terangkan tadi, apabila luas keratan rentas tiup itu lebih kecil, hal lajunya akan lebih tinggi. Okey, jadi tekanan di kawasan Y rendah dan akhirnya menghasilkan aras air yang lebih rendah berbanding dengan tiup C dan tiup A. Okey, so ketiga-tiga situasi yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi menerangkan tentang prinsip Bernoulli. So apa dia prinsip Bernoulli? Okey, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila hal laju bendalih, okey, bendalih ini merujuk kepada cecair atau udara. Okey, so apabila hal laju bendalih meningkat, tekanan berkurang, ataupun kita boleh juga kata tekanan berkadar songsang dengan hal laju bendalih. Okey, now cikgu akan bawa kamu kepada satu aktiviti menggunakan aplikasi virtual reality yang telah disediakan oleh viative.com. Okey. Mari kita lihat. Kita akan bergerak ke sebuah taman untuk melihat perkaitan antara hal laju dan tekanan bendalih dalam prinsip Bernoulli. Okey. So ini adalah aplikasi virtual reality yang telah disediakan oleh viative.com. Okey. So sedikit pengenalan berkaitan dengan aplikasi VR. Okey, so aplikasi VR ini adalah salah satu aplikasi yang membawa kita kepada lapangan untuk mengenal pasti satu-satu konsep fizik. Okey, baik. So, kita akan mulakan aktiviti ini dan cikgu harap pelajar-pelajar dapat bersama-sama dengan cikgu berada di taman ini untuk memahami prinsip Bernoulli. Okey. Baik, so langkah yang pertama kita akan bergerak pada kawasan yang telah ditanda ini. Okey. Okey, so kita diberikan satu pipe air. Okey, pipe air di mana air sedang mengalir melaluinya. Okey, so dapat dilihat kat sini. Okey, aliran air adalah seragam. Okey, so perhatikan aliran air ini. So aliran airnya adalah seragam. Okey. Okey, seterusnya kita klik OK. Okey, sekarang kita diminta untuk klik pada pada bahagian yang telah di-highlightkan di sini. Okey. Okey, so kita dapat perhatikan kat sini. Pada hujung batang pipe ini, anak panah ini mewakili tekanan yang bertindak, tekanan air yang bertindak pada dinding pipe tersebut. Okey, so soalannya adalah apakah yang dapat kita perhatikan apabila air bergerak melalui hos tersebut. Okey, so kita pilihan jawapan kita adalah air mengenakan tekanan yang seragam. Okey, air mengenakan tekanan yang seragam pada dinding hos. Okey, tekanan yang dikenakan oleh air kepada hos tersebut adalah malar ataupun seragam. Okey, maka kita dapat lihat tadi air itu keluar daripada batang paip pada hal laju yang malar juga. Okey. Okey, seterusnya kita jalankan aktiviti yang berikut, iaitu klik pada highlighted part, bahagian yang telah di-highlightkan. Okey, so sekarang apa yang berlaku? Okey, individu ini telah
memegang pada bahagian tertentu. Okey, dan kita klikkan pada bahagian tersebut. Okey, so apa yang berlaku apabila individu tersebut menekan bahagian tertentu pada batang paip tersebut? Okey, halaju air di kawasan tersebut meningkat, maka tekanan di kawasan tersebut berkurang. Okey, kemudian apabila air melepasi kawasan yang ditekan tadi, okey, tekanan akan kembali kepada tekanan akan kembali seperti biasa, dan halaju air juga akan sama seperti sebelumnya. Okey, jadi persoalan di sini, apakah yang berlaku kepada tekanan air pada bahagian yang telah ditekan berbanding dengan kawasan yang lain? Okey, jadi pilihan jawapannya adalah tekanan di kawasan tersebut lebih rendah. Okey. Okey, berdasarkan aktiviti yang telah kita jalankan dalam aplikasi virtual reality ini, okey, prinsip Bernoulli tersebut kita dapat lihat dengan baik. Okey, di mana apabila halaju bendalih berkurang, okey, apabila halaju bendalih berkurang, maka tekanannya meningkat ataupun sebaliknya. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat aplikasi prinsip Bernoulli. Okey, so aplikasi pertama yang akan kita bincangkan berkaitan dengan prinsip Bernoulli adalah penggunaan ataupun bagaimana satu-satu penunu Bunsen itu berfungsi. Okey, so kita lihat dulu bahagian pada penunu Bunsen. Okey. So pada penunu Bunsen ada lubang udara. Okey, so lubang udara ni apabila kita menggunakan penunu Bunsen tu haruslah dibuka. Okey, kemudian di bahagian dalam penunu Bunsen tersebut ada satu muncung sempit, okey, yang menyambungkan bekalan gas ke ruang di mana berlakunya pencampuran udara. Okey. Baik. So apabila penunu Bunsen disambung ke bekalan gas, okey, gas terpancut keluar melalui jet dengan kelajuan yang tinggi. Okey. So ini akan menghasilkan satu kawasan R. So kawasan R ini di dalam ruang inilah. Okey, ruang lubang udara ni, iaitu satu kawasan yang bertekanan rendah. Okey. Jadi udara dari luar, okey, udara daripada luar penunu Bunsen ini mempunyai tekanan atmosfera yang lebih tinggi, menyebabkan udara dari luar disedut masuk ke kawasan R. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Gas bercampur dengan udara membolehkan pembakaran lengkap berlaku, dan nyalaan ini lebih panas, iaitu nyalaan berwarna biru. Okey. Seterusnya kita lihat aplikasi yang kedua, iaitu bentuk aerofoil pada kapal terbang. Okey, so ini adalah bentuk aerofoil pada kapal terbang. Okey, di mana bahagian hadapannya lebih besar ataupun lebih lebar. Okey, so apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku? Okey, aliran udara lebih tinggi di bahagian atas. Okey, aliran udara lebih tinggi di bahagian atas, dan aliran udara ini menyebabkan satu kawasan bertekanan rendah terhasil. Okey, so apabila ada satu kawasan bertekanan rendah terhasil, maka akan wujud perbezaan tekanan, dan perbezaan tekanan inilah yang akan menghasilkan satu daya angkat ke atas permukaan sayap kapal terbang. Okey, so semakin besar luas permukaan bawah sayap kapal terbang, semakin besar daya angkat yang dihasilkan. Okey, jadi ini menyebabkan bentuk aerofoil ini membantu kapal terbang untuk bergerak naik ke atas ataupun ke ruang udara. Right? Okey, so selesai perbincangan kita berkaitan dengan dua aplikasi bentuk aerofoil. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian penilaian. Okey, bahagian penilaian ni kita akan bincangkan sedikit soalan berformatkan SPM sebenar.
Okey. Okey, di sini cikgu sediakan satu soalan berbentuk format SPM sebenar. Okey, iaitu soalan bahagian A, iaitu soalan membanding beza. Okey, soalan membanding beza. So, apa yang perlu kamu lakukan bila kamu dapat soalan begini adalah yang pertama, kita perlu menganalisis bahan ransangan yang diberikan. Okey, so apa dia bahan ransangan? Okey, bahan ransangan ini biasanya berbentuk rajah. Okey, so dapat kita lihat kat sini ada rajah 5.1 dan rajah 5.2. Okey, untuk rajah 5.1 diberikan kepada kamu situasi ataupun keadaan kertas ini sebelum udara ditiup di bahagian atas kertas dan selepas udara ditiup di bahagian atas kertas. Okey, kemudian rajah 5.2, kita dapat lihat kat sini keadaan kanopi sebelum lori itu bergerak dan apakah yang berlaku ataupun keadaan kanopi tersebut selepas lori bergerak. Okey. Okey. Okey, baik. So kita lihat persamaan yang pertama. Okey. Kertas dan kanopi tidak terangkat apabila udara tidak bergerak. Okey, apabila udara tidak bergerak. Okey, kemudian persamaan yang kedua, kertas dan kanopi bergerak ke atas apabila laju udara bertambah. Okey. So kenapa kita nyatakan macam ni? Okey. So untuk jawapan yang pertama tu, okey, kita tak tiup bahagian atas kertas. Okey. Kemudian untuk kanopi pula, kereta ataupun lori ini tidak bergerak. Okey. Jadi udara di bahagian atas untuk kedua-dua situasi, iaitu sebelum berlakunya pergerakan itu tidak bergerak lah. Okey, udara dia tidak bergerak. Okey, untuk persamaan yang kedua, kertas dan kanopi bergerak ke atas. So kenapa kertas dan kanopi itu bergerak ke atas? Sebab untuk situasi yang pertama ataupun rajah yang pertama, kita tiup di bahagian tersebut. Okey, so bila kita tiup di bahagian tersebut, okey, halajunya bertambah, halaju udara bertambah di bahagian atas, kemudian tekanannya berkurang. Okey, maka kertas ini akan bergerak ke atas, sama juga seperti kanopi. So bila lori mula bergerak, halaju di bahagian atas kanopi ini bertambah, tekanan berkurang di kawasan tersebut. Okey, dan perbezaan tekanan pun terhasil menyebabkan kertas dan kanopi tadi bergerak ke atas. Okey, baik. So kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B ni dalam penjelasan cikgu tadilah sebenarnya. Okey. So, soalan B, bandingkan tekanan udara di atas dan di bawah. Okey. So, tekanan udara di atas rendah berbanding di bawah. Okey. So, boleh nyatakan macam tu saja. Kita ambil satu bahagian saja. Okey. Ataupun boleh juga yang sebaliknya, tekanan udara di bawah tinggi berbanding di atas. Okey, sama saja, cuma kita pilih kawasan tu yang berbeza. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, dah ada jawapan di sini. Okey, hubung kaitkan laju udara dan tekanan udara. Okey, so kamu boleh jawab dua cara. Okey, yang pertama kamu guna ayat kesimpulan. Okey, so biasanya kesimpulan kita ada perkataan berkadar songsang atau berkadar terus. Okey, jadi untuk prinsip Bernoulli,
Okey, tekanan udara berkadar songsang dengan laju udara. Okey, so itu cara yang pertama untuk menulis jawapan. Okey, cara yang kedua untuk menulis jawapan adalah kita gunakan ayat hipotesis. Okey, so macam nak tulis? Okay, semakin bertambah laju udara, semakin berkurang tekanan udara. Okey, nak guna ayat jika maka pun boleh juga. Okay, seterusnya soalan D, namakan prinsip yang terlibat dalam C. Okey, namakan prinsip yang terlibat dalam C. Okey, so prinsip yang kita belajar hari ini iaitu prinsip Bernoulli. Okey, sekian saja untuk sesi pengajaran kali ini. Okey, so cikgu harap penjelasan dan aktiviti yang cikgu jalankan untuk sesi kali ini memudahkan kamu untuk lebih memahami prinsip Bernoulli. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.